Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita diberi taufik dan hidayah daripada Allah Jalla Jalaluh. Boleh sama-sama kita mari berjumpa pada pagi yang mulia ini supaya kita bersama-sama tadabburkan isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Syura, kerana kita buat perjumpaan surah Syura ni mari 2 kali dah. Maka insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita bimasyiatillahi azza wajal kepada ayat yang ke-7 daripada surah Syura. Ayat yang ke-7 daripada surah Syura. Jadi Allah Jalla Jalaluh wayak kepada kita senantiasa wayak sokmo, kerana Tuhan ni dia bukan sekadar menjadikan kita, bahkan dia itu merazkikan kita dan tunjuk hajarkan kita dan menguruskan jalan ni kepada kita di dalam Al-Quranul Karim dia. Apabila gitu, Tuhan ada royak tentang hal-hal, keadaan-keadaan mereka-mereka yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka itu kufur dengan Tuhan, tak mau nak terima pengajaran. Walaupun begitu pun Allah Ta'ala kata, bagi aku ni langit dan bumi semua itu milik bagi aku. Walaupun mu nak nisbah, hendak nisbah kepada aku perkara-perkara yang bukan-bukan,
daripada anak, daripada isteri, daripada tu, daripada ning. Walaupun nak kata lagu tu pun senantiasa malaikat yang ada di sisi aku itu mentasbihkan, menyuci, membersih kepada aku dengan berbagai-bagai tasbih yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para malaikat. Dan malaikat itu senantiasa duk minta ampun kepada mereka yang beriman, mereka yang senantiasa adanya Allah Ta'ala di dalam hati dia. Lagu itulah malaikat tu senantiasa duk istighfar kepadanya. Jadi pada pagi ni kita nak tengoklah pada ayat yang ke-7, kerana kita telah khitam ayat yang ke-6 pada perjumpaan kali itu. Jadi ayat yang ke-7 ni kita nak tengok kata bagaimana Tuhan nak ayat kepada kita. Tuhan kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Maknanya dengan cara sepatah lalu Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran dengan cara maksud dan demikian dan begitulah, yakni begitulah kami wahyukan kepadamu akan Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi Tuhan ni nak hendak rayak cerita kepada kita sebagai manusia, beritahu kata dia khabar gapo kepada Nabi dia. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dok bawanya ajaran Quran mari kepada kita ni supaya nak membawakan manusia daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya al-Islam. Apabila Nabi itu sanggupnya menjalankan isi kandungan yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya, benda yang jadi kelaziman dan pasti, iaitu adanya mereka-mereka yang tak setuju hati dengan Nabi kita SAW. Maka orang yang tak puas hati dengan pendakwah tak jadi kepelek ke gapo-gapo. Kerana Nabi kita SAW pun pernah dah berlaku di diri dia, di dalam hidup dia, dalam jalanan dakwah dia, perkara-perkara yang kita dengar tadi. Ini berhajat kepada kita itu kena tanamkan jiwa yang kukuh, dan kita kena tanamkan iman yang bersih, dan cara mikir pendirian yang teguh dan tegak, supaya kita tu tidak dijatuh di dalam kerugian hari kemudian. Kerana masa hak Tuhan wi kepada kita ni adalah masa yang tertentu dan tersakat sahaja. Bukan semata-mata Tuhan nak wi masa kepada kita berpanjang. Kerana dunia ni bukan tempat panjang, bukan tempat nak kekal, itu bukan. Di situlah Allah Ta'ala ayat kata, sebagaimana demikian itulah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum daripada engkau. Itu makna kata wa kadzalika, demikian itu. Demikian kata Allah Ta'ala mewahyukan wahyu tu kepada nabi-nabi belum daripada engkau. Nah, beri wahyu belum daripada engkau. Auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Supaya tak usawi Nabi itu jadi pelik. Jadi susah hati. Takut Nabi pahal kata dia seorang yang kena akan ini cobaan dan bebanan ini. Lalu Allah Ta'ala rayak dengan cara nyata kata dak. Sebelum daripada mung nak mari tu ya Rasulullah, kami pernah dah wahyukan wahyu tu kepada nabi-nabi sebelum daripada mung, rasul-rasul sebelum daripada mung. Adapun mung tu aku nak wahyukan kepada mung gapo? Qur'anan Arabiyya.
Apa makna Qur'anan Arabiyya? Katanya alim ulama kita, yakni wadihan jaliyan bayinan. Nyata, terang dan jelas. Itu makna kata Qur'anan Arabiyya di situ. Qira'a Arabi makna qira'a yang nyata, yang jelas, yang terang. Tidak ada susuk teh apa-apa, tidak ada keraguan apa-apa, tidak ada benda yang tak jelas, tak nyata. Itu makna Qur'anan Arabiyya. Maka tak boleh kita sebagai manusia yang beriman hendak faham kata qira'a kita ni, manusia tak boleh nak faham. Setiap generasi, setiap zaman, setiap tempat, setiap masa, kita tak boleh nak faham akan Al-Quran. Malaikat orang yang tertentu sahaja. Maka itu fahaman yang luar biasa daripada benda hak benar dan betul. Kerana Quran ni turun mari kepada semua manusia. Maka dalam dunia ni ada orang yang reti pandai dan orang yang tak reti pandai. Apabila orang reti pandai ada, wajiblah sebagai kewajipan di atas dia kena menerangkan apa yang dia reti pandai kepada orang yang tak reti pandai. Maka jadi kita boleh tupailah orang yang reti pandai tadi itu akan ilmu pengetahuan dia. Maka kerja kita sebagai orang yang beriman lagi berilmu, senantiasa kena buat kerja akan ini pekerjaan. Kerana ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bawa gapo? Bawa isi kandungan wahyu Tuhan daripada Al-Quranul Karim kepada umat seluruhnya. Dan Tuhan takaffal, Tuhan jamin kata qira'a kita ni boleh faham. Kerana dia kata Qur'anan Arabiyya. Qira'a yang nyata, yang jelas, yang terang. Nampak tu tak? Kemudian Tuhan kata pula dalam ayat seterusnya, ayat hak tu lah. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura. Supaya gapo tu? Supaya engkau ancamkan dengannya. Makna bawakan Qur'an itu supaya berikan berita kepada ummal qura. Ummal qura di situ makna ibu negeri. Katanya alim ulama kita iaitu kena kepada Makkatul Mukarramah. Kena kepada mana? Kena kepada Makkatul Mukarramah. Kena pada negeri Mekah. Karena Mekah ni adalah ibu bagi segala negara. Karena asas bagi dunia kita iaitu ada di Baitillahil Haram. Apabila ia nak pecah akan dunia, maka asas teraskan dunia ini duduk di Ummul Qura. Duduk di mana? Duduk di Makkatul Mukarramah. Ummul Qura di situ mana? Makkatul Mukarramah. Yang Allah Ta'ala nak wayakwi kita tahu tu. Litunzira Ummul Qura. Quran ni nak beri berita. Nak rayak berita. Nak beri tahu. Sama ada penyanyi yang molek ataupun penyanyi yang buruk. Dua-dua ni Tuhan nak beri tahu belaka. Tahu kepada siapa? Tahu kepada mereka-mereka yang ada di dalam negeri itu mula-mula sekali, iaitu Ummul Qura. Wa man haulaha, dan mereka-mereka yang sekelilingnya. Mana Quran ni tuju kepada manusia. Ummul Qura ni Tuhan itlakkan tempat. Tempat bagi siapa? Tempat kediaman bagi manusia. Tempat penduduk bagi manusia. Tempat duduk manusia. Tempat kediaman manusia. Mana kata Tuhan nak uwi peheh kata Quran ini aku bawa datang supaya hemu manusia ambil faedah daripadanya. Jadi apabila Quran turun di Makkatul Mukarramah, maka ahli Mekah itulah mula-mula sekali kena menerimakan ajaran. Dan mereka-mereka yang ada sekelilingnya. Sekelilingi Makkah. Tak kira lah kita tengoklah. Hak duduk di tepi-tepi Mekah tu negara gapo ratik. Masuk habis lah. Masuk negara Mesir, negara Yaman, negara Urdun dan sebagainya. Tak kira. Itu maknanya.
Itu kita nawi faham kata apakah maksud Tuhan ada ayat kata litunzira ummal qura wa man haulaha. Kemudian setelah daripada tu Allah Taala nak royak lagi kepada kita dalam ayat yang ke-7 itulah daripada surah Syura tu. Tuhan kata kerana wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi wa tunzira yauma al-jam'i la raiba fihi, dan supaya dan engkau ancamkan dan suruh royak mengingat mereka itu terhadap hari perjumpaan, hari berkumpul. Hari berjumpa, hari mana hari yang berkumpul. Apa mana hari yang kumpul, mana hari kiamat. Yaumal jam'i yakni kena kepada yaumal al-qiyam, hari kiamat. Kenapakah dinamakan yaumal jam', hari perjumpaan, hari kumpul? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengkumpulkan manusia semenjak daripada Adam AS sehingga akhir manusia yang mari kepada ini dunia pada satu tempat yang satu, duduk setempat. Itu makna kata yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid, duduk pada satu tempat. Kemudian hari kiamat ni lagu mana? La raiba fih, tidak ada ragu, tidak ada syak. La raiba ay makna la syakka fi wuqu'ihi, tak ada syak pun kiamat ini berlaku. Kiamat ni kena berlaku. Apa boleh kata tak ada syak kiamat ni kena berlaku? Kerana Allahu Jalla Jalaluh dia tuliskan semua perkara daripada makhluk yang ada atas muka bumi ni dan masuk juga dunia ni kata tak kekal. Kataballahu 'alal makhluqi al-fana'. Allah Ta'ala tuliskan di atas segala makhluk iaitu binasa. Apabila binasa, segala-gala perkara yang kita boleh tengok, maka dunia yang kita duduk ni pun akan binasa. Diri kita pun akan tak kekal. Apatah lagi makannya kita, minumnya kita, penawar kita dan sebagainya, ya ada umur dia. Maka dunia ni pun ya ada umur dia. Alam ni pun dia ada umur dia. Dengan sebab itu Tuhan kata litunzira yaumal jam'i la raiba fih, tidak ada ragu, tidak ada syak pada berlakunya, tak mustahil sikit pun. Kerana dunia ni akan habisnya masa dia. Apabila berlaku kiamat, gapo pula berlaku? Apabila berlakunya kiamat, apakah jadi berlaku lepas daripada tu? Yakni berlakunya sebagaimana Tuhan raya. Hak ni hak kita duk bimbang ni. Hak ni hak kita duk sujud kepada Tuhan, duk amal ibadah, duk berdoa, duk bergantung tawakal. Duduknya bimbang tu bimbang daripada perkara-perkara yang kita itu takut Tuhan itu merka kepada kita kerana hari ni. Hari apa? Hari yang Tuhan kata fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allahu akbar. Makna gana? Satu kumpulan, satu golongan Tuhan bawa kepada syurga, satu golongan Tuhan bawa kepada neraka. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Yalah. Apabila berlaku hari kiamat, jadi terbagilah manusia itu tubik dua kumpulan. Kumpulan syurga, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Ada kumpulan daripada ahli neraka. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Ni dia. Dengan sebab itu Tuhan raya kata litunzira yaumal jam'. Quran ni mari nak raya kata hey manusia, aku jadi kamu bukan hidup sia-sia. Bahkan hidup pemung tu adanya gapo? Adanya tujuan yang tertentu yang aku menjadikanmu daripada tak ada kepada ada.
Munduk molek lah, gunalah dunia aku ni. Aku nak uwi rezeki kepadamu, mu tak usah duk bimbel, tak usah duk ragu, tak usah duk serabut. Tapi ambil lah dengan asbab. Taklah hatimu dengan aku. Hatimu, hai manusia, duduklah dengan aku. Tawakal kepada aku. Serah urusanmu kepada aku. Nah, dan mung itu harap kepada aku. Tapi mung ambillah dengan asbab. Nescaya aku sendiri akan meluluskan kehendak-kehendak mung. Tu yang Tuhan nak suruh kita taruh hati kepada dia. Maka apabila orang yang beriman ni, dia tahu kata diri dia ni, dia ada tempat yang sudah. Tempat yang nak dapat ganjaran. Faizin, nak dapat diri dia tu jadi berjaya, jadi menajah. Pasti dia nak guna hidup, guna dunia macam mana. Dia tak serupa dengan orang yang tak beriman. Orang tak beriman ni, dia tak tahu gapo. Dia ikut nak jadi, ikut nak duduk, ikut dah gitu ya. Dia perasaan serupa dengan kita. Makan, minum, pada jenis makan minum tadi itu serupa dengan kita. Tapi dia makan benda haram, makan benda gatu, hak lain lagi tu, hak tu sukulah. Dia menyawa serupa kita. Dia ada mati serupa kita. Semua kita belaka kerana dia manusia juga. Tapi yang dia tak ada, iman. Kita ada iman. Maka iman yang Allah Ta'ala adakan di dalam hati kita, Allah sangat berharganya. Kerana apabila kita pejam mata menuju jumpa dengan Allah dan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan duduk balik fariqun fil jannah biiznillah ta'ala. Kenapa? Kerana kita ada iman, adanya amalan yang salih. Kita akan duduk balik pihak ni. Sebab tu Tuhan suruh kita, suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mai ayat kata litungzira, mengingati hari kiamat nah, jangan terlupa hari kiamat. Hidup dunia jangan terlupa hari kiamat. Gapanya ya Allah nak berlaku hari kiamat? Yakni fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan dalam syurga, satu golongan di dalam api neraka. Pilihlah mu nak duduk dana wahai manusia. Dengan itu Tuhan wi kita ni beranak tubik dalam suasana orang Islam, orang yang beriman, daripada tok nenek, ibu bapa, orang yang beriman, orang Islam. Allah sebesar-besar nikmat yang tidak terhingga. Walaupun kita ni orang lucu, orang tak berjuru, orang berdosa banyak, orang gapo, tapi untungnya kalau kita orang beriman. Untungnya kita orang yang muwahhid, orang yang mengasahkan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untung, bukan tak untung. Dengan sebab itu, kita kena terasa di dalam diri kita, sokmo-sokmo. Kata kita ni, nak letak diri kita, nak berjalan, gi balik mana? Gi balik ahli syurga. Dengan sebab itu, Allah Ta'ala mentafsir sendiri ayat ni. Bukan main. Allah Ta'ala dia royak di dalam Quran pada surah At-Taghabun ayat yang ke-9. Tuhan katakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghimpun akan kamu bagi hari kiamat. Mana Allah Ta'ala himpunkan kita di hari kiamat. Hari kiamat tu apa? Yaumut taghabun. Yakni hari nak buat keputusan lah, kalau kita kecek dengan cara maksudnya. Keputusan apa? Orang ni berjaya, orang ni tak berjaya. Hari ni kita ada periksa, ada gapo, ada kan? Ada setengah periksa najah, setengah periksa tak najah di atas usaha masing-masing. Itu bukan lagi matlamat hak sungguh kita pakai hidup. Najah sungguh, yakni najah daripada api neraka. Selamat kita masuk syurga. Itu makna najah sungguh. Najah yang tidak adanya lepas daripada tu apa-apa kemudaratan. Najah hak kita ni, ya tak lari lagi daripada tu, daripada ni. Tapi boleh juga kita gembira dah. Tu maknanya. Yaumut taghabun ni, mana kata hari yang Tuhan nak buat balasan keputusan di antara ahli syurga dan ahli neraka.
Dan satu ayat lagi yang Allah Ta'ala tafsir sendiri juga akan ayat yang ke-7 daripada surah Syura ni, Tuhan tafsir sendiri, iaitu ayat yang ke-103, 104, 105 daripada surah Hud. Umat Islam kita bolehlah kita mengingati dan taruhnya ilmu pengetahuan ni di dalam tandaan kita, akal fikiran kita, dada-dada kita, otak-otak kita, supaya benda ni jadi manfaat bagi kita. Tuhan katakan, Tuhan kata, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud." Demikian itu hari yang Allah Ta'ala menghimpunkan bagi itu hari akan oleh manusia, iaitu manusia-manusia. Allah Ta'ala himpunkan manusia pada hari itu. Hari itu berlaku apa? Yaumum mashhud, iaitu hari penyaksi. Nah, hari menyaksi batu, bukit, nah, tanah, air, pakaian, minumnya, gapo kata pun, malaikat, manusia, jin, semua akan menyaksi di atas manusia. Dia berlaku amalan soleh gapo ratik, berlaku amalan taleh tu gapo ratik, semua itu panggil yaumul mashhud. Kena menyaksi berlaku satu ke satu, satu ke satu, satu ke satu. Tapi dengan sebab Tuhan ni royak pada ayat kata mana? Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tuhan tak berlakunya kiamat malaikat satu hari yang Tuhan itu kanak lah. Kecik mudah-mudah gitu. Hari itu berlaku gana tak? Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Hari itu Tuhan hipungkan semua manusia. Hari yang tak ada seorang pun manusia boleh bercakap gitu dan begini. Malaikat, siapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala izin beri bercakap. Hari itu Tuhan katakan, faminhum syaqiyun wa sa'id. Hari itu ada mereka yang bahagia, ada mereka yang celaka. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Tu dia. Maka kita nak tak diri kita di mana? Akal Tuhan wik kita, ilmu Tuhan wik kita, kuasa Tuhan wik kita, tenaga Tuhan wik kita. Pilih. Fakhtar al-jannah amin nar. Syurga ke neraka kita nak pilih. Hak mula sekali nak pilih, kalau nak ukir pada syurga, iman. Lepas daripada iman, at-tauhid. Kena asalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman dengan Allah, ya. Kemudian kena mengasalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kita sebagai manusia itu jadi hebat di dalam hidup dan berjaya di dalam hidup. Benda ni Tuhan ada royak mari siap-siap dah dalam Quran bagi mereka yang mempunyai akal fikiran yang waras dan hati yang cermelang, bolehlah dia itu ambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quranul Karim yang maha agung ini, supaya dia itu menggunakan umur dia dengan cara berhenti-henti dan beringat. Itu maknanya ayat yang kata wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Maka katanya Nabi SAW, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad Ibnu Hibban di atas sanad yang sahih. Hadis ni hadis sahih lah, daripada seorang sahabat namanya Adi Az-Zuhri.
Dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berdiri di satu tempat nama Hazwarah. Satu tempat nama Hazwarah di Suq. Suq ni pasar, di kedai di Makkah Al-Mukarramah. Hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena halang tubik daripada Makkah Al-Mukarramah. Allah ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kena halau tubik daripada Makkah Al-Mukarramah. Apa sebab? Tak lain tak bukan kerana dia buat kerja. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih. Dia mujahadah sungguh dalam arti nak sampaikan risalah itu kepada ummah. Tak ada dia itu nak jadi jemu. Tak ada dia tu berasa kata puas. Tak ada berasa kata malas. Tak ada berasa kata habisnya semangat hemah. Tak ada. Sehingga manusia itu halau dia tubik daripada Makkah Al-Mukarramah. Belum daripada Nabi nak keluar, ini kita nak faham kata makna litunzira ummal qura. Sebab gapo dinamakan ummal qura ni Nabi nak ayat kita faham. Nabi sendiri nak fahamkan kita. Cara kita kena ngaji lagu ni. Ngaji daripada alim ulama kita, yang alim ulama kita bawa datang kepada kita benda hak sungguh. Gapo benda hak sungguh? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benar-benar daripada Tuhan kita. Jangan kita ragu lagi. Gapo benar-benar? Wahyu Tuhan. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi. Kemudian hak lain tadi daripada pendapat alim ulama kita, mari bantu hak tu. Maka kalau kita ngaji dengan mana-mana pun yang berdasar dengan itu, pergi molek. Kerana itu asasun najah. Asas dalam masalah kita nak menajahkan, nak menyelamatkan, nak membahagiakan diri kita sendiri. Belum daripada Nabi nak hijrah kepada Makkah, daripada Mekah ni menuju pada Madinatul Munawwarah. Nabi duduk berdiri di satu tempat nama Hazwarah. Di kedai Mekah tu, dia paling ke Mekah. Dia katakan, dia kata wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillahi wa ahabbul ardi Allahi ilallah. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai negeri Mekah sebaik-baik bombing bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sekasih-kasih bombing kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalulah tidak dengan sebab aku ni dikena halaukan daripada mung wahai Mekah, nascaya aku tak keluar tubik daripada mung. Aku tak segi. Aku nak duduk sini tapi tak ada jalan mana-mana aku nak helah. Kerana kaum yang penduduk pembesar-pembesar di Makkah Al-Mukarramah zaman itu halaukan aku tubik daripada negeri ini. Halau aku tubik daripada wahai Mekah, maka aku tu terpaksa kena pergi. Gapo kita boleh ibrah daripada ini? Hadis. Nak ayat kata Nabi kita dia tak gaduh. Nak minta doa, seksakan orang yang menyakiti dia. Maka kita sebagai orang ni, kalau orang hamba kita, halau kita tubik pada negeri, tubik pada tanah air kita, perasaan lagu mana? Menyupoh, berdoa atas kepala lah, tak ada kok mana. Tak gitu. Tu cara. Hemah kita, perasaan kita, pemikiran kita. Tapi hati Rasulullah bukan sekadar tu. Dia luar hati dia. Belalah demo tak sewi amba duduk sini pun tak apa, kita pergi dulu. Pergi dulu bukan mana nak tinggal, tapi nak pergi ambilnya cara-cara asbab-asbab. Nanti khalipat balik satu hari, mudah-mudahan kita boleh jadi baik lebih daripada tu. Itu
Tuhan lah yang Allah Subhanahu wa taala lah yang royak kepada kita dalam Quran, dalam hadis sendiri, supaya kita itu boleh dapat cara-cara mikir daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah daripada kita dengar dah satu tadi daripada Quran, hak tafsir Quran, kita nak tengok hadis Nabi tafsir lagu mana, perkataan mana. Perkataan kata fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Tuhan royak dah dalam Quran, kita dengar dah kata ayat mana. Ni kita nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri pengajaran, beri penghuraian macam mana. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengeluarkan akan ini hadis di dalam musnad dia. Di dalam mana? Di dalam musnad dia. Dan Imam Tirmizi pun kazaliklah bawa data juga ini hadis. Maka hadis ni hadis yang sahih lah. Hadis gapo? Hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Adapun isnad sanad hak Imam Ahmad itu sanad yang hasan, kerana ada dalam sanad tu Abu Qubail. Abu Qubail ni dihukumkan oleh ulama, kata dia ni ingatan kurang sikit. Maka darajat turun jadi hasan. Tapi hak riwayat hak Imam At-Tirmizi hadis tu sahih. Gaponya Nabi nak tafsir lagu mana? Kepada kita kata fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'in, nak tafsir macam mana? Hadis ni keluar oleh Imam Ahmad dalam musnad dia daripada jalannya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Satu hari itu dengan molek. Hadis Nabi ni. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar tubik. Keluar daripada rumah dia tubik. Di tangan Nabi itu ada dua kitab. Seolah kata Nabi pegang di tangan Nabi itu ada dua kitab, dia pegang gitu. Bertindai gitu, Nabi pegang dua kitab. Lalu Nabi SAW tanya sahabat yang ada dalam masjid itulah, mu tahu ke tak dua kitab ni kitab gapo? Nabi itu soal. Lalu sahabat pun kata, "Puak kami tak tahu ya Rasulullah. Boleh ke Rasulullah tolong khabarkan apa kitab tadi itu?" Ini nak ayat kata adab. Adab kita dalam arti kata kita nak menerimakan ilmu pengetahuan. Kita jangan buat pandai, jangan buat tahu apabila orang nak ajar kita. Kalau kita buat tak tahu dalam arti kata kita tawaduk bagi orang nak ajar kita, nescaya kita akan jadi dapat ilmu yang tidak terhingga. Sahabat kata, "Ceroyaklah kepada kami ya Rasulullah, kami tak tahu." Lalu Nabi SAW kata, "Ini kitab daripada Tuhan ni," kata. "Ai hadza kitabun min Rabbil alamin." Kitab ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Gapo kitab tu ya Rasulullah? Yakni kitab daripada Tuhan tu apa? Di dalam kitab aku bawa ni, dua utai kitab ni, ada nama ahli syurga serta dengan ibu bapa dia serta dengan kampung dia. Ya Allah. Mana dalam kitab tu adanya nama dia, nama ahli syurga, nama ayah dia, nama kampung dia. Lepas daripada tu Nabi kata, "Ning puak kita ahli syurga, nama duk sini belaka." So Allah kata Tuhan tu wahyu kepada Nabi kecek lagu tu. Dan Nabi kata, hak duk dalam tangan kanan tadi puak ahli syurga. Hak duk dalam tangan kiri ni iaitu kitab daripada nama-nama ahli neraka. Nama dia serta dengan ayah-ayah dia, mana nama bapa dia dan kampung halaman dia. Allah, tetap mari siap-siap dah. Puak ahli syurga semua Tuhan tahu dah. Puak ahli neraka semua Tuhan tahu dah.
Maka apabila Nabi royak gitu kepada sahabat tu, sahabat pun tanyalah. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Nabi pun tanyalah akan Nabi dia tu. Kata mana? Fali ayyi syai'in idzan na'mal. Pak kita nak amal apa pula ya Rasulullah? Apa kita kena ada amalnya? Duk semaya be apa, puasa apa, haji apa, zakat apa, doklah nak duk lagu mana sebab kita ni tetap mari dah. Kata ahli syurga lah, ahli neraka. Ya Allah. Maka Nabi SAW katakan, apabila sahabat kata gitu, Nabi katakan, ini faham molek sini. Nabi kata, saddidu wa qaribu. Betul lah molek. Berdekatilah molek. Betul makna kata duk molek di atas ajaran. Berdekati mana berdekati dengan ajaran Tuhan. Jangan jauh. Jangan duk jauh daripada ajaran Tuhan. Fa inna sahibal jannati yukhtamu lahu bi'amali ahli jannah. Allahu akbar. Kerana bahawasanya orang ahli syurga itu ia akan ditutupkan hidupan dia dengan amalan ahli syurga. Allahu akbar. Makna kata ya doa wa amal ahli syurga, ia mati di atas amal ahli syurga. Duk berdoa kepada Tuhan waktu malam, Tuhan ambil nyawa dia. Husnul khatimah. Duk puasa dalam keadaan molek, Tuhan ambil nama. Itu ambil nyawa dia dalam keadaan puasa. Giwa umrah, mati dalam umrah. Wa haji, mati dalam haji. Baca Quran, mati dalam ketika duk baca Quran. Ketika masuk dalam majlis mengaji sekali dengan ramai-ramai dengan anak, dengan guru, mati dalam keadaan gitu. Semua ni apa amalan baik berlaku. Maka orang lagu tu Nabi kata setengah daripada kata dia ni daripada ahli syurga. Pana awak lagu mana hendak buat macam mana nak kita duduk sini? Nabi kata siapa dia buat amal dengan amalan ahli syurga, maka dia akan tetap di atas amalan itu. Selama mana? Selama mana dia istiqamah malam. Tuhan tahu siap dah. Kerana Allah Ta'ala ni, dia senantiasa nak uwi kepada kita apa yang kita nak. Nak apa boleh ke tu? Itu dia. Dan, wa inna sahiba, dan dia kata begini, wa in amila ayya amalin, sekalipun dia nak buat amalan apa-apa pun, Allah. Seolah kata ya buat amalan gapo hak mana pun, ia akan khitamkan menyudahi hidup dia dengan amalan ahli syurga. Sebab ia di istiqamah di atas syurga, di atas amalan syurga, duk semaya sokmo, duk puasa sokmo, duk zikir sokmo, baca Quran sokmo, ia tetap duk tu. Wa inna sahiban nar la yukhtam lahu bi amali ahli nar wa in amila ayya amalin. Wa ahli neraka ia akan ditutupkan hidup dia dengan amalan ahli neraka. Minum arak ke masalah, mati. Makan reba, makan risuah, mati dekat ada gitu. Maka orang lagu tu setengah daripada tandaan kata dia itu su'ul khatimah. Gapa mana su'ul khatimah? Makna kata tututan dia tak jadi molek. Bukan khitamuhu mis. Tak. Hak ni hak takut ni. Hak ni hak kita duk bimbang. Tak kira lah saya sendiri dan orang pendengar semua kena gini berlaku. Kalau gitu, itulah Nabi kata fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Hak tu makna. Nabi kata fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Makna kana? Makna tadi tu. Makna yang apa kita dengar daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tu nah. Itu kita ambil dengan cara nyata dah tu. Ambil satu hadis. Imam Ahmad wari banyak di sini, Imam Barawi pun wari. Tak apalah, kita ambil satu memadai. Kemudian satu lagi ayat pada perjumpaan sekali ini dengan cara ringkasnya. Walau sya'allahu la jama'ahum. Walau sya'allahu
la ja'alahum ummatan wahidatan. Apa pula maksud ayat yang ke-8 daripada surah Fusil, itu surah Syura ni? Dia kata dengan cara maksud, dan jika Allah kehendaki, kalau Tuhan tu kehendak gapo di sini? Mana kehendak dengan cara mutlak. Tak ada siapa boleh nak pergi sekat, nak pergi mempertahankan kehendak itu. Tak ada. Lagu mana? Nascaya ia jadikan mereka, yakni manusia, umat yang satu. Apa makna umat yang satu di situ? Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidatan. Apa makna ummatan wahidah di sini? Di dalam ayat ni, yakni wa imma 'alal hidayah au 'alad dalalah. Tuhan kuasa nak wi manusia itu jadi orang Islam semua, orang beriman semua. Kuasa. Tuhan kuasa nak wi jadi manusia tu kufur semua, tak beriman semua. Berkuasa. Itu makna kata la ja'alahum ummatan wahidah. Tuhan kuasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dia buat perbezaan di antara kumpulan manusia. Fahada man syaa ilal haq. Allah Taala menghidayahkan mereka yang khandak, yang ia khandak kepada benar-benar. Dalam arti kata kan, kalau jiwa kita, hati kita moyul, berat, gi balik benar-benar, maka Tuhan pun hidayah kita. Apa kita kena nak dulunya? Kerana itu coba tu. Itu amalan tu. Itulah usaha kita tu. Nak ayat kata kita ni manusia yang ada perasaan, adanya hakiki, adanya sungguh dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang nak kita faham dengan cara jelas. Itu maknanya. Wa adalla man syaa anhu. Dan Allah Ta'ala menyesatkan mereka yang kehendak oleh Allah, sebab nak jadi menyesat Tuhan kehendak tu apa? Kerana ia tu nak sesat. Engkau tak say kepada hidayah, petunjuk. Maka mu nak lagu tu aku nak beri. Supaya orang kafir ke Haji Mat, ya tak say, saya tak beri. Nak ke apa? Nak kufur, ambil. Tak ada masalah. Nampak tu tak? Semua tadi itu ada hikmat yang tak tersakat kita nak tahu. Allah Ta'ala ni hikmatun balighah. Hikmat yang tidak tersakat. Kita nak tahu tak boleh. Gapo hikmat Tuhan? Nak kaji tak boleh kita ni. Hikmat Tuhan ni setara mana. Bukan semua. Sebab tu katanya ulama, dia kata, kalau kita buat amal di atas hikmat semata-mata ni, terkadang membawa ada kita ni jadi punah perasaan. Sebab di sana, bukan semua kita boleh tahu hikmat. Kenapa Tuhan mewajibkan kita semaya 5 waktu? Tak wajib kita semaya 100 waktu masalah. Ataupun 50 waktu. Ataupun 60 waktu. Dan sebagainya. Misal kata. Aku tak tahu kata Tuhan sebab gapo, hikmat gapo. Aku tak semaya lagi nak cari hikmat. Sampai mati pun tak jumpa. Hikmat gapo? Tuhan suruh semaya waktu zuhur 4 rakaat. Tadi kita semaya subuh 2 rakaat. Hikmat gapo? Kenapa tak semaya subuh tu boleh 6 rakaat? Ni tak boleh cari hikmat. Itu panggil amrun ta'abbudiyah. Urusan pasal kita kena ibadat dengan Tuhan. Tuhan suruh buat lagu mana buat gitulah. Tak ada kena pergi gaduh hak lain. Tu dia. Itu makna kata walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Walakin akan tetapi yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli ar-rahmah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Halah mana? Akan tetapi ia Allah memasukkan di dalam rahmatnya sesiapa yang ia kehendaki. Rahmat di sini makna gana? Mana iman, mana Islam, mana ihsan, mana nur, mana hidayah dan sebagainya. Itu makna kata fi rahmati. Tuhan masuk tu. Kalau Tuhan tak izin we masuk, tak boleh nak masuk dalam rahmat. We faham situ nah. Tu dia. Kemudian
wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Dan siapa tu? Sedangkan orang-orang yang zalim itu. Dia orang yang zalim, orang yang kufur, orang jahiliyah, orang musyrik, orang yang tidak beriman, orang yang tak mau kepada kebenaran, tu zalim. Az-zalimun, zalim bagi dia, zalim bagi diri dia sendiri. Macam mana zalim diri sendiri, Hasif? Mana tipu diri sendiri. Orang kata semaya dah lagi, semaya dah, sedangkan tak semaya, zalim, tipu diri sendiri. Ini adalah kita boleh tahulah perkara-perkara yang tersebut tadi. Malahum, tidak ada bagi mereka itu az-zalimun tadi itu min waliyin, daripada penggawal, dan wala nasir, dan tidak ada penolong. Tak ada pertolongan bagi dia. Orang mereka yang nak tolong orang zalim ini tak ada. Tak ada. Tidak ada orang yang nak menggawalkan dia, tak ada. Sebab berapa? Sebab dia buat diri dia sendiri. Terkadang anak orang lebih, tapi dia buat benda hak tak sesuai. Ayah dia tak boleh nak tolong dia. Ayah dia jadi muhami, jadi tanah ikhwan, kalau bahasa Siargak, bama gue bahasa Melayu. Anak salah banyak berdoa, tak boleh nak tolong. Ada tak? Ada. Maka kita, kalau kita kufur dengan Tuhan, tak mau kebenaran, zalim kepada diri, mari siapa pun tak boleh tolong kita. Tak boleh nak tolong. Nak tolong daripada mana? Nak tolong daripada seksa kepada nikmat, tak boleh. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam, marilah sama-sama kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita itu marinya tadabbur ayat Quran, mari nak pakai dalam hidup kita sungguh-sungguh, supaya kita itu dapat ganjaran, dapat kemuliaan, dapat kemenangan pada hari yang kita akan berjumpa sama-sama. Hari itu siapa dia nak menajah, siapa dia tak menajah, terhenti di atas kita guna ilmu pengetahuan iman kita, Islam kita, semasa umur yang kita ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sementara ini. Sekadar itulah dulu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan hidayah kepada kita dan menyelamatkan kita daripada bala petaka. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.